Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أُلِقَ وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan Sirajul Huda yang jawi muka surat 30, 8 baris pada atas. Kitab Rumi pada muka surat 97. Yang jawi muka surat 30, yang Rumi muka surat 97. 97 penggan hak yang bawah sekali. Baik. Kitab Jawi muka surat 38 baris pada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma burhanu, dan adapun tanda ataupun dalil bukti wujubi, mesti pada hak Allah Ta'ala tu qiyamihi ta'ala bi nafsihi, iaitulah ada Allah Ta'ala itu dengan sendiri-dirinya. Baik, apa kita bincang? Kita bincang dalam bab yang berkaitan dengan dalil, bukti. Kenapa kena tahu dalil? Sebab iman taklid berdosa, pasti hukumnya berdosa. Contoh macam mana? Orang tanya, Allah Ta'ala ni bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih ataupun tidak? Kita kata, ya, mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Lepas tu orang tanya, mana bukti? Kita jawab, bukti saya tak tahu, tapi mesti bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik, macam mana yang dikatakan qiyamuhu binafsih? Tak tahu. Apa bukti dia? Tak tahu. Orang tekan lagi, sungguhkah Allah Ta'ala bersifat macam tu? Dia tak betul ya kot. Hak kot tu lah tak mau. Pasal apa kot? Boleh jadi kot. Maksudnya tak tetap hati tu. Apabila tak tetap hati, tak nama kenal. Kerana takrif mengenali itu al-jazmu ma'rifah yakni al-jazmu, kenal itu dia kena yakin dalam hati, jazam, pegang dalam hati sungguh-sungguh, tak ragu-ragu dah. Itu orang panggil jazam. Yang kedua, syarat nak dinamakan kenal mutabbiqul lil haqqi, apa yang kita jazam betul dengan perkara yang sebenar berdasarkan nas Quran, nas hadis yang telah diijma' oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an dalilin, perlu kepada bukti, perlu kepada dalil.
Kalau ada bukti, kalau ada dalil, barulah nama faham, barulah nama tahu. Mengetahui ataupun memahami dengan makna yakin. Dia kena yakin baru kena. Contoh macam mana? Kita ni orang Al-Ustaz. Kita tak tahulah nak pergi Kuala Kedah tu, nak pergi jalan 2-3 jalan boleh pergi. Nak pergi Kut Magong boleh. Nak ambil Kut Sam Taya, nak pergi tengah batas ban tu boleh. Kita nak pergi Kut Teluk Kecai pun boleh. Nak potong Kut Teluk Cengai keluar Kut Kuala Kedah boleh. Kita tahu. Sebab kita orang sini. Tiba-tiba kawan kita orang Sungai Petani, dia naik kereta dengan kita. Kita nak kena pergi Kut Sentaya, dia kata tak betul jalan ni, kena pergi Kut Teluk Kecai tu. Kita kata saya tahu. Apabila saya tahu, dia tak jadi i'ah dah. Tapi kalau tak tahu, ada jadi hati tu dia nak jadi pergi Kut ni. Jadi itulah sebab wajib di dalam bab sifat ketuhanan ni kita kena tahu dalil. Pasal apa? Supaya untuk meneguhkan hati kita. Kalau orang gempak pun kita kata tak, mestilah macam ni. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Kalau tak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, mustahil. Pasal apa? Sebab kita belajar dah dalil dia. Itu wajib kita kena belajar dalil. Taklid tak boleh. Ikut orang dalam bab iman yang berkaitan dengan ketuhanan, hukumnya berdosa. Pasal apa? Ditakuti hati kita ni tak teguh dengan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Kita takut ragu-ragu ketika didatangkan syubhah ataupun didatangkan fitnah, takut hati kita tu jadi ragu-ragu. Maka tak boleh taklid. Pasal apa tak boleh taklid? Pasal apa kata taklid berdosa? Apabila taklid, dia tak nama kenal sungguh. Apabila tak nama kenal sungguh, maka hak perintah Allah Ta'ala suruh kita ni kenal dia tu, kita tak buat, berdosa lah. Fa'lam, qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu. Fi'il amar, wajib. Wajib kamu kena ketahui. Maksudnya kena belajar sampai tahu. Itu adat nak tahu, kena belajar. Annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maka tahu tu dia kena yakin. Dia kena teguh hati. Kalau tak teguh hati, tak nama kenal. Na'udzubillah, itu berdosa. Contoh Allah Ta'ala suruh semayang, kita tak semayang, dosa. Tiap-tiap dosa wajib bertaubat. Bertaubat daripada tak semayang, kita ni berhenti, kita solat. Hak kita tinggal, kita qada. Itu taubat daripada meninggalkan semayang. Bertaubat daripada jahil, tidak mengenali Allah Ta'ala, dia tak memada dengan istighfar semata-mata. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000. Tapi tak mengaji-mengaji juga, tak boleh. Bertaubat daripada jahil, tidak mengenal Allah ni, wajib belajar, kena cari guru. Itu cara bertaubat daripada jahil, tidak mengenali Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat, dia kena berhenti daripada jahil tu, dengan makna dia kena cari guru, belajarlah sampailah Allah Ta'ala memberi kepada dia faham, yakin tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini ilmu tauhid nama dia. Ini makrifah asas kepada tiap-tiap mukallaf, wajib kena tahu benda ni. Maka kita belajar tasawuf pula supaya mendapat makrifah khasah. Supaya apa hak kita belajar dalam tauhid ni asal dalam hati kita. Itu orang panggil tauhid hakikat. Untuk merasai di hati kita tentang apa yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Tauhid tak boleh tinggal.
Nah, setengah orang kata, saya tak minat tauhid, saya minat tasawuf. Ya. Tak dapat memahami tasawuf, melainkan asasnya iaitulah tauhid. Tauhid untuk melengkapkan kefahaman kita tentang tasawuf. Sebab kalau tak ada benda, nak rasa apa? Kita rasa kuih ni sedap sebab ada benda. Tapi kalau nak rasa penghayatan tasawuf tanpa tauhid, tak mungkin dapat rasa. Jadi ilmu tauhid ni ma'rifah asas, adapun tasawuf itu ma'rifah khas untuk kita merasai di hati kita tentang memang wujudnya Allah Ta'ala, memang sedianya Allah Ta'ala, memang kekalnya Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kita rasa di hati kita, itu dinamakan ma'rifah khassah. Nah, ma'rifah yang bahasa rasa di hati kita. Baik, kedua-dua tu tak boleh tinggal. Baik. Wa amma burhanu, dan adapun tanda ataupun bukti wujubi, mesti, qiyamihi ta'ala, iaitulah adanya Allah dengan sendiri-dirinya. Mana bukti? Yang pertama, nas ahlu sunnah wa jamaah tentu dah Quran. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan dialah Allah Ta'ala tu Tuhan kita yang sebenar. Al-hayyu, yang hidup. Al-qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Itu ulama bukan reka. Ulama dia ambil nas, sandaran daripada Al-Quran. Ulama tak reka. Sifat 20 semuanya nas daripada Quran. Kalau orang kata sifat 20 ni adalah ilmu falsafah yang tak ada zaman Nabi, maka jawabnya salah. Tuduh ya. Tuduh ulama. Fitnah kepada ulama salaf yang terdahulu. Kita jawab, semua sifat-sifat yang disenaraikan oleh ulama, oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, semuanya nas daripada Al-Quran. Sifat wujud ada dalil Quran nas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, qidam baqa, huwal awwalun wal akhir, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukhalafah dalil ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dalil ayat Quran di antaranya la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wahdaniyah, dalil Quran wa ilahukum ilahun wahid. Dalil hayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalil qudrah iradah, innallaha yaf'alu ma yurid. Itu semuanya, tiap-tiap sifat Allah Ta'ala tu ada nas dalam Quran. Sama' basar, wa huwa sami'ul basir. Kalam, wa kallama Allahu Musa taklima. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala yang disenaraikan dalam ilmu sifat 20, semua ada nas Quran. Cuma dihuraikan untuk kita ni memahami dengan akal kita, dihuraikan sifat-sifat itu dengan dimasukkan hujah-hujah akal. Pasal apa? Kerana untuk menyesuaikan keadaan ketika itu, puak-puak falsafah mereka ke depan di dalam masyarakat, sehingga akan banyak yang menjadi murtad. Maka pada ketika itu ulama dua tokoh ini, Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur, pada tahun kurun yang ketiga, mereka bangun untuk mempertahankan agama, untuk menerangkan sifat-sifat Allah Ta'ala, hurai, dan mereka menunjuk bukti-bukti dengan hujah-hujah akal. Kalau tak, orang tak boleh terima. Kalau tak, banyak yang menjadi
Ketika kalullah ni menjadi liberal, pemikiran mereka luas. Mereka tak mau bersandarkan kepada hukum-hukum agama. Maka diterangkan hujah-hujah Al-Quran itu dengan pembahasan-pembahasan yang mana boleh akal ini terima dengan logik. Nah. Macam mana nak cerita wujud Allah Ta'ala tak nampak? Orang yang menggunakan akal, dia tak boleh terima. Maka dihuraikan dengan hujah-hujah akal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit bumi. Orang yang menggunakan akal, dia kata alam semula jadi. Macam mana nak bagi bukti kata alam ni bukan jadi sendiri, Allah yang buat? Maka kena guna hujah logik akal. Nah, dibahaskan untuk akal ini tidak lari daripada pemikiran agama, tidak lari daripada nas-nas agama. Maka ulama menghuraikan Al-Quran, menghuraikan hadis, menerangkan sesuai dengan keadaan ketika itu, kerana pemikiran-pemikiran masyarakat ketika itu sudah terpesong daripada agama Islam, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang dikatakan pemikiran puak Mu'tazilah, orang yang guna logik akal. Orang yang menggunakan logik akal. Kalau lah ni banyak lah, liberal, plural. Nak pemikiran itu bebas, terbuka, tanpa diikat dengan agama. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Dan adapun tanda berdiri Allah, yakni adanya Allah Ta'ala tu, kita ikut terjemahan Baqarah. Terus kita terjemah qiyamuhu binafsih, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada Allah dengan sendirinya, dengan maksud Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Itu maksud ada Allah dengan sendiri. Tak ada orang buat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Apa tanda dia? Tadi kita baca nas Quran, dalil dia. Macam mana? Wa tawakkal. Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala, itu Tuhan yang sebenar, yang hidup dan yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maksudnya tak ada orang buat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Inilah hakikat sifat terkaya. Inilah hakikat Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Ghaniyu, yang maha terkaya. Allah Ta'ala tu maha terkaya. Apa maksud terkaya? Bebas daripada sesuatu, tak berkait dengan sesuatu, tidak di bawah sesuatu, tak dijadikan oleh sesuatu, dan tidak menumpang sesuatu. Kita tak boleh, wajib kita tumpang Allah Ta'ala. Ayam tak ada sehari pun kemarin lorak dah, tu baru sehari. Tak ada elektrik, tak apa lagi kalau tak ada air lorat. Nak masak pun payah, nak basuh pun tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh, lorat. Tu sehari. Maksudnya kita ni lemah. Tu Allah Ta'ala firman, ya ayyuhan nas, hei manusia, antum, kamu semua manusia, fukhara ilallah, wajib berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala, kita makan makanan hak Allah buat, kita minum air hak Allah buat, kita pijak bumi hak Allah buat, kita hidup udara hak Allah buat, kita ada Allah buat,
Kita hidup, Allah bagi hidup. Kita boleh bernafas, Allah bagi bernafas. Kita hidup udara, hak Allah buat. Wajib kita ni taat kepada Allah Ta'ala. Wajib kita taat kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat. Allah Ta'ala tak berhajat kat siapa. Tak ada siapa buat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tumpang siapa-siapa. Itulah yang dinamakan Tuhan, yang maksudnya terkaya, yang bersifat dengan istighna, terkaya. Maka qiyamuhu binafsih ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan terkaya. Pasal apa? Allah Ta'ala adanya, tak ada orang buat. Adanya, tidak menumpang apa-apa. Itulah hakikat yang dikatakan terkaya. Dan adapun tanda iaitu bukti, berdiri dengan maksud adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ada Allah dengan sendiri, dua maksud, iaitulah tidak dijadikan oleh sesiapa dan tidak menumpang apa-apa. Kita ingat perbincangan kita yang telah lalu. Mana bukti dia? Kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maka dari kerana bahawasanya, ini hujah kita, bahawasanya Allah Ta'ala itu, jikalau berkehendak ia, yakni berkehendak, yakni menumpang ia kepada zat, kepada makhluk, untuk tempat berdiri. Jadi lagu mana kalau Allah Ta'ala tumpang mana lain? Nescaya adalah ia yang menumpang tu sifat. Kita nak buat mai hujah, bukti akal, supaya akal ni jangan lari pada Quran. Quran sebut Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup, yang ada dengan sendiri. Qiyamuhu binafsi. Kita kena ikut Quran. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Maka untuk meneguhkan hati kita, akal kita proses fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu hai orang yang ada akal. Fikir lagu mana? Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, kalau tumpang-tumpang ni macam sifat lah, manis tumpang gula, masin tumpang garam, keras tumpang batu, sejuk tumpang air ketui, panas tumpang air hangat. Kalau tumpang, nescaya sifat. Tu ulama suruh fikir supaya jangan kita ni lari daripada Al-Quran. Buat lagu mana? Fikir. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, nescaya macam sifat lah. Manis tumpang gula, masin tumpang garam. Baik, kalau lagu tu jadi macam mana? Nah, nescaya adalah sifat. Dari kerana pasal apa kita kata kalau tumpang tu sifat? Dari kerana bahawa tiada yang berkehendak kepada zat tempat berdiri untuk menumpang melainkan sifat. Kita tengoklah, sifat ni dia tak boleh asin. Manis kena duduk kat gula, masin kena duduk kat garam. Dia tak boleh pisah. Orang mencuh yang teh tak manis. Pernah tak kita kata, main manis saja, gula tak usah? Dah. Tentu kita kata, ambil gula, nak tambah sikit. Pasal apa? Nak ke manis. Manis dengan gula tak boleh pisah. Lepas tu dia kata, buh layak gula tak ada pun, tu manis. Gula tu asalnya air, dicairkan, maka manis tu terbayang. Nak ada manis saja-saja tak boleh. Tak boleh. Kerana sifat mesti menumpang zat. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, Allah Ta'ala macam sifat, boleh terima ke? Tak. Pasal apa tak? Jangan kata saja tak. Apa hujah dia? Kalau Allah Ta'ala sifat, boleh ke? Tak boleh. Pasal apa kata tak boleh? Fikir lagi. Tu ilmu kita ni belajar untuk tahqiq. Nak bagi faham betul-betul. Kalau Allah Ta'ala sama dengan berdiri, kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, tak boleh. Pasal apa tak boleh?
nyatakan bukti, nyatakan hujah supaya akal kita, hati kita ni terima. Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa. Kalau tumpang benda lain, nescaya macam sifat. Kalau sifat jadi ikut mana? Tak boleh. Kalau sifat, baik kita tengok lagi. Kerana bermula zat, tiada berkehendak kepada zat yang berdiri. Baik. Kerana bahawasanya tiada berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Dari kerana bahawasanya tiada berkehendak kepada zat, tempat berdiri sifat. Kerana bermula zat, tiada berkehendak kepada zat yang berdiri padanya. Dia macam ni. Kalau Allah sifat, tak ada sifat lain kat diri Allah Ta'ala. Macam mana ni? Macam mana? Kalaulah Allah Ta'ala tu diri dia tak ada sifat ni, sifat lain tak boleh lah ada dekat dia. Mana boleh sifat bersifat dengan sifat? Tak boleh. Manis-manis tak boleh. Masin duk kat manis tak boleh. Kerah-kerah nampak? Tak boleh lembut tu duk kat kerah, tak boleh. Lembut lain, kerah lain. Dia tak sama. Kalau lembut duk kat kapas, kalau kerah batu. Dia tak boleh sifat lembut tu duk kat kerah, tak boleh. Dia kena asing-asing. Lembut di agak-agak, kerah di batu. Tak boleh lembut tu duk di kerah, tak boleh. Kerana kerah tu duk di batu. Lembut boleh, iaitu di agak-agak. Mana boleh lembut duduk kat kerah? Tak boleh. Sifat dia kena tumpang diri sesuatu. Tak boleh sifat menumpang sifat, tak boleh. Sifat tak boleh sifat tak boleh tumpang sifat, tak boleh. Kalau Allah tumpang benda lain, nescaya Allah Ta'ala tu diri dia tak ada, hanyalah sifat. Kalau Allah Ta'ala sifat tumpang benda lain, maka sifat lain tak boleh ada di diri Allah Ta'ala. Tu dalil panjang. Dalil hak umum mudah ya. Kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, nescaya baharu macam kita. Kalau baharu macam kita, alam tak ada. Hak tu mudah. Tu dalil umum. Kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, tak ada dengan sendiri, nescaya baharu macam kita. Kalau baharu macam kita, alam semua tak ada. Mustahil. Hak ni kita nak buka pemikiran orang yang menggunakan logik akal. Kalau Allah Ta'ala tak ada dengan sendiri, maka kena tumpang benda lain. Kalau tumpang benda lain, nescaya macam sifat. Kalau macam tu diri tak ada, hanyalah sifat. Boleh terima ke? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala sifat, kena tumpang benda lain, maka sifat lain tentu tak boleh ada di diri Allah Ta'ala. Di sifat tu. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Takkan khudrah nak duduk di ilmu. Takkan ilmu nak duduk di iradah. Takkan iradah nak duduk di sama. Mustahil. Pendengar lah. Tak duduk pendengar ni di pilihan. Tak. Perkata lah. Tak duduk perkata ni di pendengar. Tak. Pelihat duduk di zat diri kita. Mata. Pendengar di zat telinga kita. Perkata di kengkung kita. Dia tumpang diri kita. Bukan sifat tu duduk atas sifat dah. Bukan sifat perkata duduk di atas sifat pelihat. Bukan sifat pelihat duduk di atas sifat pendengar dah. Dia duduk bahas apa penin kami pagi ni dah mengantuk. Lagu ni Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri. Tak tumpang lain. Tak tumpang perkara lain. Kalau tumpang, nescaya seperti sifat. Manis tumpang gula, masin tumpang garam, kerah tumpang batu. Sifat perkata kita tumpang di rengkung kita. Kalau sifat. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, nescaya sifat. Kalau sifat, nescaya tak ada sifat lain lah
di diri sifat itu. Kerana sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sifat pelihat, pelihatlah. Tak boleh pendengar tu duduk dipelihat, tak boleh. Tu kadang-kadang nampak tapi pekak, kadang-kadang dengar tetapi buta. Mana boleh duduk sekali pelihat duduk di atas pendengar dah, dia asing-asing. Banyak dah angguk tu lega. Nah. Jadi mustahillah Allah Ta'ala tumpang benda lain. Kalau tumpang benda lain macam sifat. Kalau sifat diri tak ada, tak boleh terima. Takkan Allah Ta'ala tu tak ada diri. Kalau Allah Ta'ala tu sifat kena tumpang benda lain, maka sifat lain tak ada di diri Allah Ta'ala. Kalau tak ada sifat lain, alam ni semua tak boleh ada. Mustahil. Kesimpulannya, kalaulah Allah tumpang benda lain, nescaya alam ni kesemuanya tidak ada. Wasifatu, dan bermula sifat, la tattasifu, tidak bersifat bisifatin, dengan satu sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat lain. Tok Risalah buat misal lagu ni. Orang susah, tak bolehlah kita ni duduk pi tumpang dia pun susah. Duit RM1 dia. Nak beli kopi beda dia seorang. Kita pipi dia kata, hang belanja aku kopi hari ni. Nak belanja lagu mana dia pun cukup-cukup untuk dia. Kita tak boleh tumpang dia susah. Jadi sifat ni seolah-olah orang susah. Apabila orang susah, orang lain tak boleh tumpang dia. Sifat pelihat hanyalah pelihat. Pendengar tak boleh duduk atas pelihat, tak boleh. Kerana sifat ni benda lekeh, dia kena tumpang benda lain. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, lekeh. Kalau lekeh, tak ada alam ini. Kita pegang Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Itu qiyamuhu binafsih, makna pertama. Kalau tumpang, nescaya sifat. Kalau sifat, tentu sifat lain tak boleh duduk atas dia. Wasifatu, kalau Allah Ta'ala tu sifat, mustahil. Pasal apa? Kerana sifat tu wasifatu la tattasifu, tidak bersifat bisifatin, dengan salah satu sifat ma'ani. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat ma'ni yang lain. Wala ma'ni wa ma'nawiyatun, dan tidak bersifatlah dengan sifat ma'nawiyah. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, nescaya sifat lain tak ada di diri dia. Mustahil. Kalau Allah Ta'ala sifat, qudrah tak boleh duduk di Allah. Iradah tak ada, qudrah tak ada, ilmu tak ada, hayat tak ada, sama tak ada, basar tak ada, kalam pun tak ada. Kalau lagu tu alam tak boleh ada. Bohong. Maka tak logik lah kalau Allah Ta'ala tu tumpang benda lain. Mustahil. Mustahil. Kalau mudahnya, kalau tumpang benda lain tentu lekeh, kurang. Kalau lekeh kurang, alam ni tak boleh ada. Mustahil Allah Ta'ala tu tumpang benda lain. Artinya, arti wasifatu la tattasifu bisifatin ma'ani wal ma'nawiyatu, padahal bermula sifat itu tiada ia sifat bersifat dengan segala sifat ma'ni, dan tiada ia bersifat dengan segala sifat ma'nawiyah. Kalau Allah Ta'ala sifat, maka sifat ma'ni tak ada semuanya di diri, di sifat itu. Mustahil. Maka aturan dalil, jalan untuk menjadi dalil kepada Allah Ta'ala tak tumpang benda lain tu, maka aturan dalil yang tersebut itu, kalau Allah Ta'ala tumpang, nescaya sifat. Kalau sifat, nescaya tak ada sifat di diri Allah Ta'ala. Aturannya begini. Cara kita nak fikir macam ni, step dia.
Jika tiada Tuhan kita itu berdiri dengan sendirinya, kalaulah Allah Ta'ala tak ada dengan sendiri, nescaya berkehendak ia kepada zat tempat berdiri, yakni menumpang. Kalau Allah Ta'ala tak ada dengan sendiri, tentu kena tumpang benda lain, mustahil. Tetapi berkehendak ia kepada zat yang menumpang tu mesti berhajat kepada orang lain untuk ditumpang. Itu mustahil, tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain tu mustahil. Pasal apa mustahil? Dari kerana ni sebab dia. Jikalau berkehendak ia kepada zat tempat berdiri, kalaulah Allah Ta'ala kena tumpang benda lain, nescaya adalah ia sifat. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, tentulah ia seperti sifat. Manis tumpang gula, masin tumpang garam. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, nescaya macam sifat. Tadi saya ulang dah. Tadi saya dah sebut dah. Ni kita ulang lagi. Ni namanya ilmu kalam. Kena banyak cakap baru faham. Kena banyak misal baru boleh faham. Cakap benda-benda ilmiah tidak mengapa. Hak tak boleh cakap banyak tu benda-benda yang tidak ada wasilah kepada akhirat. Tu ditegah. Kerah hati. Adapun perkara yang macam ni, idza taqarrara tahaqqaqa, apabila berulang-ulang kejam. Tadi urai dah, ni dia uraikan lagi. Pasal apa? Untuk memberi kepada kita faham dengan tahqiq. Faham dengan sejelas-jelas. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, nescaya ia seperti sifat. Maka mustahil. Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh? Ini hujah dia. Nescaya adalah ia sifat. Tetapi keadaan sifat itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala macam sifat, bohong, tak boleh terima. Mustahil kalau keadaan itu menumpang benda lain. Pukul 10 dah, baba mai dah. Baik. Dari kerana jikalau adalah ia sifat, nescaya tiada bersifat dengan segala sifat makni yang lain dan segala sifat maknawiyah, tetapi tiada bersifat ia dengan segala sifat makni dan dengan segala sifat maknawiyah itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala sifat makni, sifat maknawiyah tak ada di diri dia, mustahil. Dari kerana tiada sifat ia dengan segala sifat makni dan segala sifat maknawiyah. Kalaulah Allah Ta'ala tumpang benda lain, sifat makni pun tak ada, sifat maknawiyah pun tak ada, jadi ke mana? Nescaya lazimlah lemah dan tiada diperoleh suatu daripada alam ni. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain macam sifat, alam ni pun semua tak ada. Semua ni mustahil. Maka yang kita nak, Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Allah Ta'ala tak berhajat, tak menumpang apa-apa. Tidak menumpang apa-apa sekali-kali. Itulah qiyamuhu binafsih. Kalau Allah Ta'ala tumpang, nescaya lazimlah lemah dan tiada diperoleh suatu daripada alam ni. Alam ni semua tak ada kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain. Maka iaitu tiada diterima sekali-kali. Macam kita ni tumpang Allah Ta'ala, kita lemah. Apabila lemah, nak buat apa pun banyak tak boleh buat. Ayat tak ada lah tadi. Boleh tak kita buat bagi ada? Tak boleh. Kena tunggu sampai ada lah. Nak buat ayat sendiri tak boleh. Kita lemah. Sebab kita tumpang Allah Ta'ala, kita lemah. Apabila lemah, banyak benda tak boleh buat. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, alam ni semua tak ada. Mustahil. Itu saya pederah tu sebab tak mau ulang lain. Berhenti dekat ni clear. Tok Rui Saleh kata berhenti kena stesen. Apabila berhenti kena stesen, tak penat. Kalau berhenti tengah-tengah, nanti kena ulang pula. Dah pening hari ni, minggu depan kena pening pula. Ni dah pening sedah ya. InsyaAllah minggu akan datang, kalau diperpanjangkan umur kita bahas makna qiyamuhu binafsih yang kedua. Makna yang pertama, tidak menumpang apa-apa. Kalau tumpang benda lain, tak boleh. Yang kedua, qiyamuhu binafsih, makna yang kedua, tidak dijadikan oleh sesiapa. Allah Ta'ala tak boleh orang buat. Tak ada orang yang menjadikan Allah. Pasal apa kata tak ada yang menjadikan Allah Ta'ala? Apa bukti dia?
Apa hujah dia? Maknanya kita belajar ilmu ni untuk akal kita fikir supaya hati kita teguh. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Kalau tak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tak boleh. Kalau tumpang benda lain, tak boleh. Kalau dijadikan oleh yang lain pun tidak boleh. Kita fikir benda ni untuk meneguhkan hati kita. Allah Ta'ala tidak tumpang apa-apa dan tidak dijadikan oleh sesiapa. Yang pastinya mesti Allah Ta'ala itu ada dengan sendiri, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maka kita ni membenarkan ayat Al-Quran yang benar itu, iaitulah Allah Ta'ala berfirman, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Jadi penat kita fikir ni untuk kita ni yakin Quran itu seyakin-yakinnya. Ini adalah untuk menguatkan iman kita. Nah, ni untuk menguatkan iman kita supaya jangan lari pada Quran. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran. La raiba fih, tidak ada syak, ragu-ragu. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang beriman. Nah, jadi insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita dapat belajar terus istiqamah. Walaupun kita dah faham, kita muzakarah, kita nak mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ni pahalanya iaitulah dapat pahala seperti orang mati syahid. Nak perang-perang tak ada. Lepas tu nak dapat pahala mati syahid lagu mana? Iaitulah kita mengaji sampai mati. Dapat pahala tu, dapat kelebihan ganjaran tu. Itulah kita duduk di atas itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi tolong doa lah. Cakap pun jadi penat. Tanya doktor macam mana ni? Dia kata tidur tak cukup, sungguh. Dalam minggu ni pukul 2, pukul 2, 3, 4. Program ni 2 minggu ni penuh. Di stadium 3 hari. 3 hari 3 malam. Sebelum tu di Kota Kuala Kedah. Tolong doa kita semua diberikan kesihatan rohani dan jasmani, dan semua kita ni dipelihara oleh Allah Ta'ala dan diberikan bimbingan Rabbani sentiasa. Allah Ta'ala pimpin kita. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala musibah, segala bahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya